السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى النبي الكريم وصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama kita mukadimahkan dengan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat bertemu pada tahun ini setelah setahun tidak datang. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahun lepas 2022. Ya. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu dan untuk kita membacakan lagi hadis daripada buku kecil 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan. Sampai ke mana itu? Adik kau apa? Ada tanda? Ha? Musa 8. Kita masuk pada hadis yang kelima. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atani atin min 'indi Rabbi 'azza wa jalla, faqala man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'ashara hasanatin wa maha anhu 'ashara sayyi'atin wa rafa'a lahu 'ashara darajatin wa radda 'alaihi mithlaha." Atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani atin min 'indi Rabbi." Datang dari sisiku Tuhan, dari sisi Tuhanku malaikat. Katanya malaikat sini malaikat Jibril alaihi salam. "Man shalla 'alaika min ummatika salatan." Sesiapa yang membaca selawat ke atas engkau, satu selawat saja. Kataballahu lahu biha 'ashara hasanatin. Ditulis baginya 10 kebajikan. Wa maha anhu 'ashara sayyi'atin. Dan digugur 10 kejahatan. Wa rafa'a lahu 'ashara darajatin. Dan lagi diangkat baginya 10 darjat. Wa radda 'alaihi mislaha. Dan kembali kepadanya rahmat yang berganda-ganda. Baik, penjelasan pada hadis Nabi SAW, kelebihan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW adalah sangat besar dan sangat banyak. Tadi kita selawat pada Nabi 10 kali. Jadi kalau satu pun Allah kata ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala beri sangat besar, apatah lagi bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali. Tadi kita selawat 10 kali. Kalau ni kata mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, siapa selawat sekali dapat 10. Kita selawat 10 kali tadi dapat 100. Dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita tadi 100. Allah angkat darjat kita 100 kali. Dan Allah kembalikan rahmat kepada kita beratus kali ganda. Baik, itu kelebihan berselawat kepada Rasulullah. Jadi puan-puan sekalian, kalau ada masa yang terluang itu, banyakkan selawat. Daripada banyak nyanyi lagu-lagu 60-an, 70-an, banyakkan selawat. Ni ada nyanyi lagu Gosip Facoy ni, nak sambut raya. Perintah dan berselawat ke atas baginda Nabi SAW adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud selawat Allah ni iaitu Allah memberi penghormatan dan kebaikan. Maksud selawat malaikat Allah, maknanya malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.
Jadi biasa ayat ni dibacakan oleh khatib waktu khutbah yang kedua. Dia bacalah. Sebab antara rukun khutbah ialah selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu kita dengar khatib membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu tu makna selawatlah kalian. Ucapkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Itu sebab sesempurnanya selawat itu dia ada selawat, dia ada salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa baraka wa sallam. Wa barik wa sallim wa baraka wa sallam. Ataupun kita sebut tadi Allahumma salli wa sallim. Itu ada sekali dah. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dikira sebagai selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah pondok dia mensyaratkan kepada para santri dia atau para pelajar dia untuk berselawat pada Nabi setiap hari mesti 1000 kali sehari. Itu rutin harian. 1000 kali sehari yang mereka berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutamakan kepada umatnya yang banyak berselawat ke atas baginda. Itu keutamaan. Siapa nak dapat syafaat Rasulullah, laju dapat syafaat Nabi, dia kena banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad, itu paling kurang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh, tak ada masalah. Yang keempat, bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyaknya seseorang itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta macam kita lah, sayang pada suami, nak sayang pada mak ayah, kita banyak sebut nama dia. Sebut nama dia walaupun dah pergi meninggalkan kita lama dah. Hadis yang ke-6. Daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Sayyidina Abi Darda ni antara sahabat Nabi yang sangat zuhud kehidupan dia. Dan dia juga dikatakan satu ketika datang saudaranya iaitu Sayyidina Salmanul Farisi. Waktu Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi saudarakan orang Ansar dengan orang Muhajirin. Abi Darda ni orang Ansar. Muhajirinya Sayyidina Salmanul Farisi. Dia orang Parsi, datang ke kota Madinah. Bila mana disaudarakan, zaman Nabi SAW, kalau jadi saudara ni ibarat adik-beradik dah. Bahkan dulu awal-awal sebelum datangnya hukum faraid, boleh mewarisi antara satu sama lain. Saudara walaupun tidak sedara, sedaging. Jadi ketika mana Sayyidina Salman datang ke rumah Sayyidina Abi Darda, dia bertemu dengan Ummu Darda. Ummu Darda ni isteri Abi Darda. Dia pun mengadu kepada Salman sebab saudara kan. Dia kata, aku telah berkahwin dengan orang yang malamnya tak tidur, siangnya asyik puasa je. Kerjanya tu, siang puasa, malam tak tidur. Ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Salman, silap ni. Salman menganggap perbuatan Abi Darda tu tak betul lah. Maka dia minta izin untuk bermalam di rumah ataupun untuk datang ziarah Sayyidina Abi Darda. Dan bila mana Abi Darda dengar saudaranya nak datang, lagilah dia suka datang ke rumah. Kita setengah orang bila saudara nak mari, susah hati kita. Habislah berah aku, ikan aku, ayam aku, tak boleh. Kita masuk gembira. Orang dulu suka datang ziarah rumah saudara, sanak saudara. Ziarah untuk mengikatkan tali silaturrahim. Kita sekarang malah nak ziarah. Sebab kita suka dalam WhatsApp group cukup lah. Nak memadai WhatsApp group. Hari-hari berbual, tak payah datang lah. Dan sebagainya. Sepatutnya tetamu datang bawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia keluar bawa bala. Bawa kesusahan kita, bawa keluar. Itu kelebihan tetamu datang ke rumah kita. Baik. Tapi ada syarat juga tetamu datang, dia kena ada adab sebagai tetamu datang. Hari pertama wajib kita layan dia. Hari kedua sunat. Hari ketiga harus. Hari keempat tu ikut suka kita lah. Dia kena faham. Kalau saya belajar di Mesir dulu, orang Arab ni memang sangat meraihkan tetamu. Dia akan layan kita sehabis-habis. Habis-habis apa yang ada kat rumah dia tu. Kita kalau boleh Maggi, kari semua simpan belaka yang sedap-sedap tu. Kita bagi air kosong je pada tetamu kita. Jadi ketika tu, last kali bukti nak kata dia tak ada makanan dah, dia akan hidang last kali namanya syai. Syai ni teh.
Nama Syai tu Syai Barrah. Syai maknanya Syai berambuh namanya. Syai tu, Barrah tu mana berambuh. Kalau orang hidang Syai tu last sekali, itu tandanya tak ada apa dah tu. Lepas ni balik lah. Lepas minum, balik. Itu isyarat. Orang kita tak. Orang kita apa dia kita buat? Sejak tengok jam. Sejak tengok pintu. Sejak tengok tetamu. Jam pintu tetamu. Jam pintu tetamu. Tetamu buat relax je. Tak faham. Jadi, pergi rumah orang jangan lama-lama nak. Sekejap-sekejap cukup. Nak. Dan pergilah pada waktu-waktu yang senggang. Bukan waktu-waktu orang tengah rehat dan sebagainya. Tengah hari buta meremang mari rumah orang. Kecuali kenduri kahwin tu lain lah. Memang kena mari tengah hari. Maka ketika mana Abi Darda datang rumah Salmanul Farisi, datang ke rumah Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Bila mana tiba waktu siang, tiba waktu makan, Abi Darda hidangkan makanan kepada Salmanul Farisi. Waktu Salman nak makan, dia tengok Sayyidina Abi Darda tak makan. Maka kata Sayyidina Salman, wahai Abi Darda, kul, makan. Dia kata, inni saim, aku puasa. Tak boleh, kena raih tetamu. Entah kena makan. Maka bengkaklah hati Sayyidina Abi Darda ni, makan juga. Dia tengah puasa tapi kena makan. Tiba pada waktu malam, waktu nak bangun untuk ibadah, untuk salat malam, Sayyidina Salmanul Farisi kata, tidurlah wahai Abi Darda. Tak boleh, aku nak ibadah pada Allah, nak semayang. Tidurlah wahai Abi Darda. Tak, tidur. Lepas tidur. Lepas tu dia bangun. Sayyidina Salman kata, tidur lagi. Tidur. Dekat-dekat dengan subuh, barulah Sayyidina Salman kata, sekarang bangun dan semayang. Nak semayang. Maka menyebabkan Sayyidina Abi Darda ni tidak senang hati dan dia mengadu kepada Rasulullah SAW atas perbuatan Sayyidina Salman itu. Sebab Sayyidina Salman kata apa? Wahai Abi Darda, ke atas dirimu itu ada hak. Dan ke atas keluargamu itu pun ada hak. Kamu kena tunaikan hak isteri, hak anak-anak dan sebagainya. Diri kamu sendiri, kesihatan kamu kena jaga. Maka menyebabkan dia pergi bertemu Rasulullah. Konon-konon nak buat aduan lah tentang apa Salman sebut, buat mengganggu ibadat dia seharian. Tapi Nabi kata, Sadaqa Salman, telah betul lah apa yang disebut oleh Salman. Sebab tu Nabi SAW pernah ada sahabat datang bertemu Sayyidatuna Aisyah, bertanya tentang ibadat Nabi. Nabi ibadat macam mana? Jadi bila mana disebut Nabi beribadat sekian, akhirnya sahabat-sahabat ni kata, kalau macam tu kami takkan tidur malam. Kami siang hari akan sentiasa berpuasa. Maka Nabi dengar perkataan sahabat ni, Nabi jadi marah. Sebab Nabi pun tidur, Nabi pun ada waktu dia tak puasa dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak buat lebih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangkan mudarat. Islam tak suruh kita datangkan mudarat. Duit banyak tapi jalan kaki pergi ke Mekah. Apa bendanya? Duit banyak dia boleh beli kapal terbang, tiket, tapi saja kayu basikal pergi ke Mekah. Orang kata hebatmu hebat. Bukan masalah hebat tu. Masalah kamu tak kenalah. Tak. Walaupun tak ada masalah. Cumanya memudaratkan tubuh. Orang relax je 7 jam pergi naik kapal terbang. Turun ke Jeddah, turun ke Madinah. Kamu sampai berpuluh-puluh, berbulan-bulan baru sampai ke Mekah. Kalau sampai. Kalau tak sampai, tak tahulah. Tak. Wallah. Jadi Islam tak ajar macam tu. Untuk kita buat mudarat kepada diri kita. Sampai cara macam tu. Baik. Hadis ini riwayat Sayyidina Abi Darda, dia kata apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu an yalina qalbuk?" Sukakah untuk kamu tahu sebab-sebab yang boleh melembutkan hati kamu? Wa tudrika hajatak, dan serta mendapat segala hajat kamu. Nak lembutkan hati, nak dapat segala hajat yang kita nak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada dua, ada syarat Nabi kata. Yang pertama, irhamil yatim. Hendaklah kamu menaruh belas ihsan ke atas anak-anak yatim. Anak yang tidak ada bapa ni panggil anak yatim. Kalau tak ada mak, tak panggil yatim lagi. Nah, tak ada bapa, dipanggil anak yatim. Kalau tak ada mak, panggil anak benda? Anak piatu. Anak tak ada mak lah. Tapi anak yatim lebih refer kepada tidak ada bapa. Itu baru anak yatim. Kalau kecuali memang bapa nama yatim, memang anak yatim juga. Itu yatim. Jadi macam saya ni anak yatim lah. Tak ada mak, tak ada bapa lah. Yatim piatu. Tapi yatim dia ambil kira kalau usia lahir sampai umur 18 ataupun 21. Itu baru panggil anak yatim. Ni kita nak bagi sumbangan anak yatim umur 40 bagi lagi. Tak payah tu. Tak. Dia dah boleh bekerja dan sebagainya. Itu anak yatim. Apa kata Nabi? Irhamil yatim. Menaruh kasih kepada anak yatim. Wamsah ra'sahu.
sapulah kepala mereka. Kalau jumpa anak yatim, antara sunnah Rasulullah SAW, Nabi akan mengusap kepala dia. Ni kalau budak-budak lah. Kalau besar tak payah ada usap lah budak-budak ni. Kita usap. Nabi SAW sangat suka mengusap kepala kanak-kanak. Bahkan kalau ada budak-budak yang diusap kepalanya oleh Rasulullah, akan melekat bau wanginya Nabi pada budak tersebut. Tu kelebihan Rasulullah. Jadi kadang-kadang ada budak yang rambut tak ada, Nabi usap, tumbuh rambut. Ada seorang yang Nabi palsu, namanya Abdullah, namanya siapa nama? Nabi palsu tu. Siapa ingat nama Nabi palsu? Yang zaman Nabi SAW, dia ni Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab laknatullahi alaih. Musailamatul Kazzab ini dia sapu juga kepala. Ada rambut jadi botak rambut dia. Budak tu ada. Kalau Nabi meludah dalam air telaga yang kering, keluar air. Sana Musailamatul Kazzab ni, dia ludah dalam telaga yang ada air, kering air. Dia kata dia Nabi. Terkorok kering dia. Tak, bukan. Wamsah ra'sahu, maka sapulah kepalanya. Wa at'imahu min ta'amik, dan berilah mereka makan daripada makanan yang kamu makan. Itu sebab kalau kita jaga anak yatim, kalau kita makan nasi biryani, biar dia makan nasi yang sama. Ni kita biryani, dia nasi kosong je. Dengan telur dadar, telur kosong. Kita makan sedap, anak yatim makan tak sedap. Kalau tuan-tuan ada di kalangan kita ni yang menjaga anak yatim, kita menjaga anak adik kita ke anak abang kita yang telah meninggal dunia, kita kena raikan mereka. Hari ni seorang pelajar saya, mak dia meninggal dunia. Dah lama kritikal ICU di Hospital Bainun. Hari ni meninggal dunia. Kecil, budak tu umur baru 15 lah. Saya teringat waktu mak saya meninggal tu. Tahun 98, umur saya waktu 16 tahun waktu tu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kata Nabi, yang pertama, irhamil yatim, kasih pada anak yatim, suka sapu kepala dia, bagi makan makanan yang kita makan, yalin qalbak, maka akan lembutlah hatimu, wa tudrika hajatak, dan dapatlah apa yang kamu hajatkan. Jadi kena buatlah. Itu sebab kalau ada musim-musim anak yatim diraikan, biasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang bagi sumbangan pada anak yatim. Tak Ramadan pun boleh kita cari anak-anak yatim, kita bagi sumbangan. Kalau yang susah tu, kita sponsor dia belajar ke dan sebagainya, untuk sebagai amalan kita kepada budak tersebut, insya-Allah. Pengajaran pada hadis Nabi SAW, salah satu kaedah untuk melembutkan hati kita yang keras adalah dengan bersikap ihsan sesama manusia. Lebih-lebih lagi kepada pihak yang lebih susah kehidupannya daripada kita. Tolong orang, bantu orang. Menjaga dan menyayangi anak-anak yatimlah salah satu tuntutan dalam agama. Baginda Nabi SAW pernah menyebut bahawa baginda dan orang yang menjaga anak yatim akan duduk dekat dalam syurga nanti, dengan baginda menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah baginda. Nabi tunjuk macam ni. Ni ibham, sababa, wusta, binsir, khinsir. Nabi tunjuk dua ni. Mana dekatnya orang yang jaga anak yatim dengan Rasulullah SAW. Baik. Itu sebab siapa buka rumah anak yatim, biarlah jaga betul-betul anak yatim. Bukan nak ambil kesempatan di atas anak-anak yatim tersebut, mereka menghimpunkan harta daripada anak-anak yatim. Dosa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala marah sangat orang yang mengambil kesempatan begitu. Kalau kita buat majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim, pastikan anak-anak yatim itu diraikan betul-betul. Bukan anak yatim rai kita pula. Terbalik habis. Makan kita VIP punya meja. Anak yatim kena beratur. Kan terbalik tu. Patut kita yang beratur biar anak yatim dekat VIP, sebab kita raikan majlis berbuka puasa bersama anak yatim. Raikan dia. Bukan majlis buka puasa dengan datuk datin, bukan. Dengan anak yatim. Jadi kita kena faham isu ni. Mana budak-budak, anak-anak yatim ni kita raikan mereka. Kita kena buatlah satu aktiviti yang boleh menyebabkan hati mereka terhibur. Tapi bulan Ramadan dekat ni memang orang anak yatim ni, kalau orang nak tempah tu dah direct dah jadual. Buka puasa kat mana, buka puasa kat mana. Jangan pula kita ambil kesempatan atas mereka. Kita rai betul-betul, sebab mereka ni betul Allah uji, tidak ada mak bapak sewaktu mereka masih kecil lagi. Itu kita rai. Baik. Hadis yang ketujuh, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada.
wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah kamu ikuti setiap kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yakni taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqid nas bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu berperangai dengan perangai yang baik. Pengajaran pada hadis Nabi SAW, setiap manusia tidak terlepas daripada terlupa dan melakukan kesilapan, kerana kita semua tidak maksum seperti mana para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kita sentiasa buat dosa. Dalilnya mana? Kata Nabi, al-insanu la yakhlu 'anil khati'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada khata', silap, wan nisyan, lupa. Tak. Dan kita ni seperti mana kata Nabi hadis lain, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam ni selalu buat silap. Itu sifat kita. Sebab kita kadang-kadang lupa dan lalai dan sebagainya. Maka sebaik-baik orang yang silap ialah orang bertaubat kepada Allah. Taubat ni bahasa Arab, bahasa Melayunya kembali balik, patah balik. Taubat maknanya ay raja'a, iaitu patah balik. Patah balik mana? Daripada kita buat jahat tu, patah balik kita buat baik. Itu kita kena buat. Itu sebab kita semua sentiasa ada majlis tazkirah, bagi peringatan. Setiap minggu ada khutbah. Khutbah ni bagi peringatan. Tapi kadang-kadang khatib hanya tertakluk pada teks khutbah. Kalau teks khutbah cerita tentang buah-buahan tempatan, cerita bab buah-buahan tempatan je lah. Kalau cerita bab benda, nyamuk endis. Cerita bab hari kebangsaan. Kadang-kadang dia tak tengok pun jamaah kat bawah. Yang bercakap, yang main handset, yang duduk buat. Patut khatib, dia pegang kayu ni, bukan sekadar pegang kayu buat syarat gitu je. Dia suruh hentak kayu ke, tunjuk gitu ke depan orang, tak ada masalah. Sebab dia khatib yang berkhutbah ketika tu. Bahkan siapa yang berkata, senyap, kita tolong cakap kawan sebelah, senyap, kita cakap ni pun faqad lagau, tak boleh. Tunjuk isyarat, tak boleh. Tengah khutbah, apatah lagi tengah main handset, tengah bercakap, pompang-pompang, duduk atas motor dan sebagainya. Maka khatib dia kena tegas. Memang kita baca teks khutbah sebab itu wajiblah ikut undang-undang negeri. Tapi dalam masa sama dia boleh tambah sikit macam mana? Yang duduk di motor jangan bercakap, duduk sana jangan bercakap. Dia kena tengok kat depan. Dia kena study lah dulu teks khutbah tersebut, di mana dia boleh berhenti untuk menegur para jemaah yang datang. Tapi tak baca straight, orang tidur belaka. Ini masalah. Baik. Jadi bila mana kita terlupa, ada orang ingatkan, itu namanya tazkirah. Tazkirah ni bagi peringat. Dah tahu, ingatkan balik. Macam kuliah kita buat ni, dah tahu dah. Tapi kita ingatkan balik, jangan buat begini, jangan buat begini, jangan buat. Tak, sebab kita sentiasa terdedah kepada buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW memberi ingatan kepada umatnya agar sentiasa memadamkan segala kejahatan dan keburukan yang dilakukan dengan melakukan kebaikan, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita buat dosa, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Dosa terbagi kepada dua. Dosa kepada Allah dengan istighfar, dengan taubat. Dosa sesama manusia, ini yang payah. Ini yang cukup payah. Allah, insya-Allah Allah ampun, insya-Allah Allah azab, tapi Allah Maha Pengampun. Manusia belum tentu lagi dia simpan ke dan sebagainya. Antara dosa paling besar sekali mengumpat. Mengata orang. Tu paling besar. Satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha duduk kat tingkap rumah. Tiba-tiba lalu Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi, madu kepada Aisyah. Pantang cerita buat madu ni. Kau panggil sol pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika tu Sayyidatuna Aisyah dia nampak Sayyidatuna Hafsah, padahal dia ni klik yang sama, dalam grup yang sama, keluarga grup dia ada banyak grup ni, klik dia. Isteri Nabi. Contohnya klik Sayyidatuna Aisyah iaitu Sayyidatuna Hafsah. Sayyidatuna Hafsah antara isteri Nabi yang pernah Nabi ceraikan dan Allah perintah rujuk balik. Mana cerai ni bukan senang, terutama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata cepat nak minta cerai ke dan sebagainya. Masalah besar sebenarnya. Status menjadi balu tu lain, status lain, susah nak ceritalah. Cuma nak sebutnya, Allah perintahkan Nabi rujuk balik sebab Sayyidatuna Hafsah ni seorang cukup pemurah. Baik.
apa terjadi? Dia nampak Sayyidatuna Hafsah ni badannya agak gempan, berjalan gitu. Berjalan tu tak tahulah gaya macam mana, tapi dia nampak dia buat gaya Sayyidatuna Hafsah berjalan. Ya Rasulullah, tengok tu, Hafsah berjalan macam ni. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, adakah kamu nak makan daging Hafsah? Betul ya Rasulullah, betul kan dia jalan macam tu? Betul, betul tu lah. Mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Tu beza dia. Kalau betul, mengumpat. Betul pula benda orang tak suka. Kita cerita kisah orang perut dia buncit ke, nak jerawat banyak ke, nak gigi tak ada ke, contoh. Kita cerita ke orang suka tak? Dia tak suka. Jadi nak minta maaf macam mana? Tu masalah dia. Jadi kena minta maaf dengan orang. Ustaz, kalau saya minta maaf nanti dia tak cakap dengan saya. Tulis satu surat lah. Tak payah tulis nama, surat layang je. Hantar kat dia, minta maaf lah Aminah. Aku mengata kamu semalam. Tapi kalau aku tak cakap siapa aku, biarlah Allah saja yang tahu. Tapi tolong maafkanlah. Tak apa, insya-Allah orang yang baik dia akan maafkan kita. Itu sebab biasa orang guna bila raya-raya tu, maaf zahir dan batin. Saya cuba kamu senaraikan apa dosa kamu pada aku. Dia takkan sebut lah. Tapi maaf zahir batin itu merangkumi keseluruhannya yang kita boleh buat. Jadi dosa dengan Allah mudah. Dosa dengan manusia, kalau kita ambil hak orang, kena pulang balik. Kalau kita mengata orang, kena minta maaf dengan dia. Dan sebagainya, maknanya sangat besar. Bukan benda yang kecil. Sebab kalau kita tak minta maaf, nombor satu, kita mengata orang, kita dah makan daging dia ke akhirat nanti. Sedap ke makan daging orang? Tak benar lagi tuan-tuan. Kita makan daging lembu, daging kambing. Ni kena makan daging bangkai manusia yang kita kena makan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka nanti. Yang ketiga, jangan memandang remeh dengan sedikit dosa yang dilakukan kerana bimbang takut tersimpan kemurkaan Allah dalamnya. Dan jangan memandang remeh kepada sedikit amalan kebaikan. Contoh, Nabi lalu dekat sebuah perkuburan. Nabi kata orang dalam kubur ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka diazab bukan sebab perkara besar. Salah satunya kencing tak jaga. Dia kencing tu ataupun dia buang air kecil, dia tidak bersih. Perbuatan tu tak boleh. Nampak macam kecil, tapi benda tu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena jaga betul-betul. Sebab takut-takut yang kecil tu kita buat, benda tu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi besar. Tu kena faham. Baik molek. Hadis yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia kata isnani yakrahu mabni adama. Dua perkara yang sangat dibenci oleh anak Adam ataupun oleh manusia. Yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnati. Iaitu apa dia? Mati. Dia kata sedangkan mati itu terlebih baik baginya daripada fitnah ujian dunia. Wa yakrahu qillata, bukan qallatan, qillatan. Tukar baris. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Dan mereka sangat tidak sedikit harta, sedangkan sedikit harta itu mengurangkan hisabnya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Nabi kata dua perkara yang anak Adam sangat tidak suka. Yang pertama, mati. Ada siapa suka mati sini? Cik angkat tangan sikit. Saya pun takut nak angkat tangan sebab banyak lagi dosa kita buat ni. Tapi Nabi kata wal mautu khairul lahu minal fitnah. Sedangkan mati itu lebih baik baginya daripada fitnah dunia. Sebab ada hadis yang lain mengatakan bahawa pada akhir zaman nanti, orang akan lalu dekat kubur, orang akan berkata lebih baik aku menjadi penghuni kubur ini daripada menghadapi fitnah dunia sekarang. Fitnah cukup banyak tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang berlaku zaman kita sekarang. Baru ni saya tegur filem yang akan keluar pada bulan 3. Tajuk filem tu Pulau, tajuk dia. Pulau. Dia tiru kisah, tak tahu dia kata tiru filem Hollywood lah. Kisah pulau yang berantu. Cumanya orang tag pada saya, dia kata ustaz tolong tegur lah, tolong tegur filem ni. Filem tak ada lagi ustaz-ustaz lain yang tegur, maka kita tegur. Dan baru ni viral lah. Maka keluar Kod Astro dan sebagainya. Jadi ada yang komen, dia kata, oh ustaz dah tengok dah. Tu yang dia tegur, kita pula yang kata kena tengok. Dia kena sedar tentang macam tak keluar lagi filem dia, thriller tu. Thriller namanya. Thriller je keluar. Maka bila mana orang tu minta kita tegur, kita cari maklumat.
Memanglah mengarut, dalam tu mengarut betul. Gambar dia saja tu dah mengarut dah. Pakaiannya, orang perempuan bikini bottom je pakaian dia. Dan sebagainya. Ini berlaku di Malaysia. Orang Islam. Tak malu dah, tak ada malu. Ini fitnah yang berlaku zaman kita sekarang. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana kita sebut itu, ada orang sokong, dia kata apalah. Kalau panggung wayang tidak memberi kesenangan pada kami, apa lagi yang kita nak dia? Ni banyak cerita. Jadi kita nak tegur kemungkaran tersebut. Kalau nak tayangkan juga, kena potong habis apa yang mengarut tu, potong. Tinggal yang tak mengarut, itu pun mengarut jugalah. Berlaku di tempat-tempat yang macam tu. Dan yang paling sedih sekali ialah pelakon-pelakonnya Muslim yang banyak berlaku. Yang bukan Islam pun ada, yang tak Muslim tu ramai juga. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallul hisab. Dan orang tak suka sikit harta. Orang mesti suka banyak harta. Nak dapat menantu banyak harta, nak anak-anak banyak, kerja gaji besar dan sebagainya. Tapi kata Nabi SAW, wa qillatul mal, sedangkan sikit harta, sikit hisab dia ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, bangkitkan aku di kalangan orang-orang yang fakir, orang yang miskin. Doa ni je kita tak ikut doa Nabi SAW. Yang lain kita ikut, yang ni kita tak ikut. Dengan saya pun tak ikut. Ada kita doa, ya Allah, jadikan saya miskin dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang miskin. Bila ditanya kepada para sahabat Nabi, kenapa macam tu? Sebab antara kelebihannya, orang susah ni sikit arti. Inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang tamu ke dunia ni susah. Kita kata kesiannya dia. Nah, sepatutnya kesiannya kita. Kesiannya kita sebab apa? Kita ni akan dihisap satu persatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji banyak seharian. Ada kawan kita gaji puluhan ribu, ratusan ribu dan sebagainya. Semua satu sen tu Allah Subhanahu. Mana dalil dia? Dalilnya kata Nabi SAW, tidak akan berganjak kaki seorang anak Adam di hadapan Allah kecuali 4 soalan Allah tanya. Bertemu Allah, antaranya an malihi, daripada harta dia. Min aina iktasabahu, daripada mana dia dapat. Saya bekerja ya Allah. Jadi apa? Cikgu ya Allah. Berapa lama? 30 tahun cikgu. Oh, cikgu. Macam mana mengajar? Okey, alhamdulillah. Saya masuk pukul 7, balik pukul 3 contoh. Kadang-kadang balik lewat 3.30 baru balik. Oh, kemak-kemik. Ada cikgu dah mengajar tak? Balik masuk pukul 7, balik pukul 3 mengajar. Lesson plan saya siap semua kita buat belaka ni. Alat bantu mengajar semua kita buat. Terbaik, tuan-tuan, macam Allah. Lepas. Dan kamu jadi apa? Ustaz. Ustaz bagus. Nak ngajar apa? Subjek bahasa Arab. Ngajar tak? Kadang-kadang lah mengajar, kadang-kadang tak mengajar tak. Suruh macam cikgu Syari tu. Suruh anak murid tidur dan sebagainya. Jadi benda tu Allah tanya. Gaji kita dapat grade 41, grade 44, grade 48, 52, 54, dusasi, sampai turun, melintang, menegak semua tu, Allah akan tanya satu-satu. Ini yang menyebabkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya di antara kalangan Nabi SAW. Ada yang mengatakan kalau Sayyidina Abdurrahman ni masih hidup, dibandingkan harta dengan hartawan dunia ni, tak ada orang boleh banding dengan harta Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia akan masuk syurga, dia akan melintas titian sirat tu merakak. Menyebabkan bila dengar hadis tersebut, dia makin kuat lagi sedekah harta dia. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala wa ardah. Kita ni macam mana? Ada seorang sahabat lain namanya Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Nah, kena ingat nama ni. Talhah, letak nama cucu kita, Talhah bin Ubaidillah nama dia. Jangan letak nama bin Ubaidillah sekali. Bapak dia nama Mamak lah. Talhah. Talhah ni Nabi sebut dia seorang syahid yang berjalan. Seorang syahid yang berjalan. Masih hidup. Sebab apa? Dia menjadi tubuh dia ni menjadi benteng dalam peristiwa perang Uhud. Kalau Nabi ada mana-mana, dia kat depan. Dia akan jadi bentengkan tubuh dia menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni seorang jutawan, tuan-tuan sekalian. Gaji dia, perniagaan dia untung 17,000 sehari. 17,000 sehari perniagaan dia. Dan kalau dia dapat untung tersebut, dia takkan simpan lama, dia sedekah semua. Tak luak, tuan-tuan, macam Allah SWT. Isteri dia faham sangat kalau muka Sayyidina Talhah ni mukanya tak keruan, tak duduk diam kat rumah tu, pasti duit ada kat rumah tu. Dia sampai tara macam tu. Dia tak usik dah duit pokok dia tu.
Duit untung dia tu. Dia takkan usik sehingga dia akan sedekah semua. Sayyidina Talhah bin Ubaid, kita taubat lah tak begitu. Selagi mana orang datang, kita yang risau. Nak bagi derma, kita pula risau. Nak bagi derma, nak bagi sedekah. Dan sebagainya. Tapi Sayyidina Talhah ni luar biasa. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dibunuh pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Zaman itulah dia mati syahid, dibunuh. Baik, yang kedua, yuhibbul insana al-hayata wal mautu khairul li nafsih. Manusia suka kepada kehidupan sedangkan kematian itu baik untuknya. Wa yuhibbul insana kasratul mal, dan manusia suka kepada banyaknya harta. Wa qillatul mali aqallu li hisabih, sedangkan sedikit harta akan mengurangkan perhitungan hisab Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab saya sebut tadi adilnya Allah. Kadang-kadang atas muka dunia Allah bagi seorang itu jadi susah, miskin. Tapi di akhirat Allah mudahkan kehidupan dia sebab hisabnya kurang. Kata muka dunia Allah Subhanahu wa taala bagi kekayaan kepada seseorang, ke akhirat susah sikit sebab banyak soal jawab di hadapan Allah Subhanahu. Ini bukan bermakna kita kena jadi miskin, bukan. Maksudnya carilah harta banyak mana pun, tapi harta tu biarlah halalan tayyiba, halal lagi baik. Jadi senang kita jawab depan Allah Subhanahu wa taala, saya kerja government, saya masuk pukul 8, saya balik pukul 5, 5.30. Tu sebab kalau kita buat kerja mengular, tak boleh. Saya ada staff mengajar sekolah. Saya ada sekolah, saya ada staff. Dan saya pula pernah mengajar 13 tahun dalam sektor awam kerajaan. Kita tahu suasana keadaan macam mana orang mengajar betul-betul, ada orang main-main mengajar. Kalau guru besar raung baru kita sungguh belajar dan sebagainya. Sebenarnya rezeki yang kita dapat itu sebab saya letak jawatan. Saya letak jawatan masa PKP. Mana ada orang berani letak jawatan waktu PKP? Gaji dah dekat 7,000 waktu tu. Orang kata apalah bodoh kamu letak jawatan. Tunggulah habis PKP dulu. Sebab mengajar dari rumah, betul tak? Waktu tu. Apa yang susahnya mengajar dari rumah? Tapi bagi saya tak rasa seronok. Sebab benda saya sibuk dengan benda hal lain. Kita risau yang kita buat ni jadi part time saja. Sedangkan itu full time punya kerja. Udah jadi part time. Kan banyak juga dalam sekolah-sekolah sekarang. Dia banyak sekolah-sekolah sekarang lah. Dia ada banyak shopping complex dalam bilik guru. Ni The Store, ni Maiding, ni banyak. Guru besar kalau izin, silakan. Tapi kalau guru besar tak izin, kita buat kerja lain dalam kerja hakiki kita, tak boleh. Itu sebab kita kena sedar. Ada orang tak sedar ini. Dia kata tak apa kan waktu luang ni. Waktu luang dalam pekerjaan, ada benda yang kita kena buat. Itu kena paling penting. Kecuali lah benda tu berlaku di luar waktu kerja kita. Itu lain. Dan kecuali lah bos kita kata tak apa. Awak mengajar lah. Nak meniaga silakan. Itu tak apa. Tapi jarang benar dapat guru besar yang macam tu. Banyaknya kena sound direct lah atas muka. Jadi tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena sedar ini. Ingatkan pada anak-anak kita boleh nak berniaga dalam waktu bekerja tapi dengan izin bos kita. Tapi yang paling dahsyat sekali anak muda sekarang, minta maaf lah sebab pengalaman saya banyak juga pekerja-pekerja cukup berkira dengan masa, cukup malas buat kerja. Yang toke yang buat kompleks sekarang tu dia kata banyak mengular, banyak ular, dia panggil ular. Banyak mengular, kerjanya mengular je. Kalau boleh tak nak tunjuk bakat yang ada ni, banyak berlaku. Yang kadang jadi pahat pun ada, kena ketuk baru berjalan, tak ketuk tak berjalan. Jadi banyak berlaku. Jadi ni keadaan dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Kita penting dari sudut rezeki kita itu adakah halal ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-9. Hadis ni kita stop dulu, kita lompat hadis lain. Nanti kita baca balik sebab saya akan print satu pembetulan hadis. Banyak yang silap dari sudut baris di sini. Tonton tanda situ tawakuf. Kita pergi kepada hadis yang ke-10. Yang diwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi yang Nabi sangat sayang selepas Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sayyidatuna Aisyah ni waktu Nabi wafat umur dia baru 18 tahun. Ada setengah riwayat kata umur dia baru 18 tahun. Dan dia ni dibanggakan. Dia ni sebab dia ni Allah Subhanahu wa taala telah bara'ahkan dia. Allah telah sucikan dia dalam satu kes hadis ifki.
bagaimana dia difitnah telah berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu ta'ala wa ardah, dan yang menyebabkan dia ni tidak ditegur oleh Rasulullah dalam tempoh sekitar sebulan. Bayangkan, Nabi tak bercakap dengan Sayyidatuna Aisyah selama sebulan. Kita baru sejam suami tak bercakap. Oh, terus kita kata dunia ni kiamat dah. Kisah, baca kisah hadis ifki. Kisah sangat sedih yang menyebabkan dia ni rasa sangat-sangat sedih dan kecewa sebab Nabi tidak layan dia seperti mana biasa. Rupa-rupanya telah sebar fitnah viral dah ketika tu di kota Madinah yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan ahli munafik yang lain, yang fitnah Aisyah telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, akhirnya Allah turunkan ayat membaraahkan, mensucikan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika tu dia berada di rumah mak dia. Berada di rumah mak dia, dia sakit duduk rumah mak dia. Maka bila turun ayat ni dikhabarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, maka mak dia kata, pergi ucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Dia kata, tak nak saya akan bersyukur kepada Allah. Apa kepada Rasulullah? Dia punya merajuk dah. Tak apa, memang isteri suka merajuk, tu tak jadi masalah. Yang jadi masalah merajuk sampai larat-larat merajuknya. Masak, malas, nak semua tak. Suami buat belaka. Ni itu masalah. Sayyidatuna Aisyah ni antara perangai dia juga, dia antara yang kuat cemburu. Kuat cemburu. Banyaklah kisah dia. Dan cemburu ni pun juga tidak salah, tetapi jangan melampau. Cemburu tersebut jangan melampau. Tak salah, tu sifat kita. Sebab orang cemburu, kalau tak ada cemburu, jadi dayus pula suami. Kalau suami, kalau tak cemburu, dayus. Isteri nak naik kereta dengan siapa? Silakan. Nak duduk dengan siapa? Silakan. Itu dayus. Jadi kan ada sifat cemburu perlu ada pada seorang isteri dan juga seorang suami. Jadi dia ni kadang-kadang kalau dia bertemu dengan seorang isteri Nabi yang lain namanya Zainab binti Jahsy, Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Siapa dia Sayyidatuna Zainab? Dia ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni Nabi dinikahkan oleh Allah dengan Zainab binti Jahsy. Kalau dia bertemu dua orang ni, dia akan saling mengungkapkan kelebihan masing-masing. Dia bukan riak. Kita bebas diri daripada mengatakan isteri Nabi ni riak. Tapi, lepas kalau jumpa ni, Sayyidatuna Aisyah kata, aku ni Allah sucikan aku. Sayyidatuna Zainab akan cakap, aku ni Allah kahwinkan aku. Nampak? Dua-dua hebat belaka. Dua-dua hebat. Dan bekas suami kepada Zainab ni namanya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah. Dan satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Quran disebut nama Zaid. Nama lain tak ada. Abu Bakar tak ada, Uthman tak ada, Ali tak ada. Zaid ada. Falamma qada Zaidun watara. Tu zawwajnakaha. Tak kala mana Zaid melepaskan Zainab binti Jahsy, zawwajnakaha. Kami nikahkan engkau dengan dia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi kes perceraian antara Zainab binti Jahsy? 2-3 sebab. Yang pertama, bukan sebab Nabi berpoligami, bukan sebab tu. Sebab yang pertama, bukan sebab Zaid tu berpoligami. Sebab yang pertama, dia tidak sekufu. Zaid kastanya bawah. Hamba. Asalnya hamba. Zainab orang-orang ada-ada. Bangsawan. Orang bangsawan. Jadi, tu sebab dalam nikah dia ada sekufu. Kena ada sekufu. Kalau SPM, suami dialah tinggi sikit. STP contoh. Isteri SPM. Jangan isteri SPM, suami PT3 tak lepas. Jadi dia suka orang puan, minta maaf lah, tuan-tuan semua. Majoriti perempuan Melaka ni. Orang perempuan ni bila lebih sikit, dia jadi act tu. Ego tu kuat. Minta maaf lah sebut. Bukan saya khabar, orang khabar. Jadi ketika tu. Tu sebab kadang-kadang orang perempuan yang belajar sampai PhD yang ramai tak kahwin. Sebab apa orang tak berani? Orang tak berani. Sebab saya PhD. Dulu SPM hantaran 5,000. Sekarang SPM 10,000 hantaran. Adik saya itu nikah, isinya diploma. 10,000 tu lama dah, 10,000. Saya waktu kahwin dulu, isteri ijazah 8,000, dapat diskaun 4,000. 4,000. Dapat diskaun 4,000. Mak mentua bagi diskaun. Bila kita minta, boleh tak diskaun lagi daripada 4,000 jadi 2,000? Tak boleh, Ustaz. Melampau tak ni? Tak apa. Tapi nak sebut apa tu? Nanti Allah Subhanahu Wa Taala kena macam tu. Yang kedua, sebab berlaku dengan kes tersebut menyebabkan dimansuhkan adat jahiliyah
iaitu seorang bapa angkat tidak boleh berkahwin dengan isteri anak angkat dia. Jadi bila mana berlaku macam tu, dimasukkan adat tersebut, maka boleh bapa angkat berkahwin dengan isteri, bekas isteri anak angkat dia. Jadi Zainab binti Jahsy menjadi isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ummahatul mukminin ni semuanya ahli syurga belaka, dan mereka ni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah ketetapan Allah. Nak sebut macam tu. Mana Sayyidatuna Aisyah disebut yang ni ya. Sayyidatuna Aisyah ni seorang yang sangat muda waktu Nabi wafat, dan dia banyaklah kisah dia, dan dia antara sahabiat Nabi yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan air liur dia pernah bergabung dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi nak wafat, Nabi tengok Abu Bakar Abdurrahman masuk, di tangannya ada kayu siwak. Maka Nabi menunjukkan isyarat nak siwak tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah melembutkan kayu siwak dengan dia lembut gigit-gigit, dia bagi Nabi. Itu maknanya dia sebangga. Dan dia meninggal pun dalam dakapan Sayyidatuna Aisyah. Itu sebab kalau suami perempuan sakit, nazak, dia mati dalam dakapan kita. Ini dakapan misi pula mati. Dakapan doktor. Dakapan kita lah. Biarlah suami meninggal dalam dakapan kita. Itu sunnah Nabi SAW. Ada riwayat kata Nabi ni menyandar kat dada Sayyidatuna Aisyah. Ada kata atas peha Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi SAW. Ribaan dia. Maksudnya itu sunnah yang boleh kita tiru. Ni dak suami situ, kita sini. Abang, ngucap abang. Kita takut dekat. Orang kata kenapa makcik takut dekat? Takut malakul maut pandang pakcik. Berkenan pula makcik pula mati. Lepas tu. Yang kena dekat. Baik. Kata Nabi SAW, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang sentiasa dilaksanakan walaupun sedikit. Yang ni yang penting sekali. Kita buat amalan tu walaupun sikit tapi istiqamah. Baca Quran satu muka je sehari. Seumur hidup kita baca macam tu. Itu lebih baik. Daripada sehari baca 3-4 juzuk, seminggu tak baca Quran. Dia kata cukup tu, cover. Jangan gitu tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah RM1 setiap hari dalam tabung surau. Sampai mati kita sedekah RM1 lebih baik daripada kita sedekah banyak kemudian langsung tak sedekah dah lepas itu. Pengenaan pada hadis Nabi SAW, amalan yang sedikit namun sentiasa dilaksanakan lebih baik daripada melakukan amalan yang banyak tetapi hanya dilakukan sekali saja. Istiqamah adalah sesuatu yang dianggap karamah, kemuliaan yang tertinggi yang diberikan kepada para kekasih Allah. Ada ulama kata istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Dalam kitab Bustanul Arifin, boleh rujuk kitab Imam Nawawi ni, dia mengatakan bahawa tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama ada menyatakan jangan kita anggap orang boleh lipat bumi, jalan laju, jalan atas udara, melintas sungai dan sebagainya. Itulah karamah yang tertinggi. Tapi karamah yang paling tinggi adalah orang yang dapat istiqamah buat amalan. Itu macam perempuan lah. Orang perempuan rajin baca Quran, setiap pagi baca Quran. Istiqamah baca sampai mati kita baca. Maka itulah karamah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi ingatan agar umatnya sentiasa bermotivasi tinggi setiap hari dalam melakukan ketaatan walaupun ianya dianggap sedikit, tapi istiqamah yang kita buat. Hadis yang terakhir pada pagi yang penuh barakah ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, antara sahabat kanan Rasulullah SAW, menantu Nabi yang sangat Nabi sayang. Dan Sayyidina Ali ni walaupun dia menantu Rasulullah SAW, dia juga antara sahabat yang sangat miskin orangnya. Sayyidatuna Fatimah pun miskin orangnya, bukan orang senang. Patutnya kita isteri Nabi, anak Nabi, patutnya kaya lah. Tapi tidak kepada dia. Satu hari Sayyidatuna Fatimah ni, dia mengadu kepada Sayyidina Ali, letih buat kerja rumah. Letih ke macam? Letih ke buat? Buat kerja rumah, letih kan? Dia mengadu pada Ali. Maka dia kata, pergilah jumpa Rasulullah, minta seorang pembantu. Minta seorang pembantu untuk bantu kerja rumah dia. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi dekat rumah Nabi, tiba-tiba tak jadi cakap, patah balik. Nabi perasan perkara tersebut, dan Nabi sampai ke rumah dia, dia mengadulah. Mereka ngadu nak pembantu, maka Nabi ajar kepada dia bertasbih subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang ajar pada Sayyidatuna Fatimah. Cubalah buat, insya-Allah, cuba teranglah. Nabi kata, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkanlah anak-anak kamu 3 perkara. Hubbi nabiyyikum, sayang nabi kamu. Wa hubbi ahli baitihi, sayang ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Fa inna hamlatal Qur'ani fi zillillah yawma la zilla illa zillihi. Maka dikata kerana orang menghafaz Al-Quran, yang membaca Al-Quran akan bernaung di bawah naungan rahmat Allah di hari yang tiada apa-apa naungan melainkan naungan rahmatnya. Ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi 3 peringatan penting kepada umatnya, dan ingatan ini perlu dijadikan sebagai panduan kepada kita. Apa dia? Yang pertama tadi, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam erti kata taat perintah Nabi, tinggal larangan Nabi. Itu maknanya sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahli keluarga Rasulullah. Keluarga Nabi ini sampai sekarang ada. Nabi sebut kullu sababin wa nasabin. Setiap nasab keturunan terputus kecuali nasab dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada setengah orang dia kata apalah, mana ada keturunan Nabi dah. Nabi kan semua anak perempuan. Mana anak lelaki? Sebab dikira keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah daripada sebelah anak perempuan ni. Khususnya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada 2 cucu Nabi yang utama. Banyak lagi cucu Nabi ni. Tapi yang utama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Daripada 2 ni lah lahir banyaknya generasi yang sampai kepada kita sekarang, yang boleh kita sayangi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sayangan yang betul-betul, jangan main-main terutama Allah kepada mereka, sebab mereka ni ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada orang kata ustaz tu keluarga Nabi tu pelakon tu buat maksiat, pakai seksi dan sebagainya. Doakan mereka, kena tegur perbuatan mereka, doa kepada mereka dan tegur perbuatan mereka, sebab mereka ni manusia biasa juga, cuma lebihnya mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan yang besar di akhirat. Mereka bukan terlepas daripada azab neraka, tak terlepas. Tapi lebihnya mereka keluarga Nabi Muhammad, kita kena sayang kepada mereka dan kita kena siam belas kepada mereka. Sebab keluarga Nabi ni antara maksud dia orang yang haram memakan sedekah. Orang yang tak boleh terima zakat, tak boleh terima. Orang haram sedekah, tak boleh terima zakat, dan mereka perlu diraikan. Dan yang ketiga tentang Allah Subhanahu wa taala baca Al-Quranul Karim. Kena ajar anak-anak kita, anak menantu, cucu cicit kita untuk baca Al-Quranul Karim. Ketiga-tiga perkara disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti kecintaan seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita pada ketiga-tiga perkara disebutkan oleh Nabi agar menjadi kayu ukur dalam mendidik anak-anak kita. Boleh cek baliklah. Tanya anak-anak sayang tak Nabi? Nak tahu, tanya macam mana? Semayang tak? Semayang tak dia? Tutup aurat tak anak menantu kita? Dan sebagainya. Nak baca Quran ataupun tidak, itu semua indikator nak cek kita ni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik, saya buka soalan kalau ada nak bertanya soalan sebelum kita tamatkan pertemuan kita pada pagi ini. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, saya nak sebut sedikit perkara pembangunan kita di kompleks Baitul Diyak. Alhamdulillah, kita berada pada fasa-fasa yang sangat akhir dah. 97%. Boleh kata 97% lah kita dah siapkan. Sekarang ni fasa untuk pembelian fasiliti dan juga penyediaan infrastruktur lah yang perlu kita buat dekat sana. Jadi saya dipahamkan oleh Kak Muni yang perempuan ada yang akan datang ke kompleks kami pada 29 hari bulan nanti. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira lah kerana sudi datang nak ziarah. Tapi tidaklah seumpamanya, tak adalah program yang seperti mana saya cadangkan dulu.
Tapi insya-Allah kita akan adakan satu program perasmian pada bulan 3 seminggu sebelum Ramadan. Dan akan datang tokoh yang utamalah kat Malaysia ni, Ustaz Azhar Idrus akan datang insya-Allah pada malam tersebut. Jadi siapa-siapa yang datang, jemput datanglah. Tapi malam, program tu malam. Daripada siang sampai ke malam ada program yang kita aturkan pada sehari hari perasmian tersebut. Sama ada hari Sabtu ataupun Ahad pada seminggu sebelum Ramadan. Ramadan 23 bukan awal pada tu kita akan laksanakan program tersebut insya-Allah. Jadi akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kat sana ada 5 lagi kekosongan bagi siapa-siapa yang ada anak cucu yang nak belajar. Lelaki saja usia 13 atau 14 tahun yang berminat nak belajar menghafaz Al-Quran. Kalau orang kaya kita kenakan yuran, orang senang ataupun dia mampu kita kenakan yuran 300 bulan. Yang susah kita akan sponsor sepenuhnya. Kalau ada kena anak-anak yatim ke siapa-siapa yang nak belajar, maka boleh maklumkan kepada kami. 5 orang saja lagi untuk batch pertama sampai 40 orang yang akan masuk. Wallahu alam. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.